sejahtera kepada semua anak-anak murid cikgu. Macam mana keadaan kamu semua di rumah? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan sentiasa menjaga SOP kita untuk mengelakkan untuk menjaga kita daripada terkena daripada COVID-19. Okey, tanpa melengahkan masa, hari ini cikgu akan teruskan topik pembelajaran kita dengan satu topik baru. Okey, satu topik baru. Tapi sebelum tu cikgu nak bercerita terlebih dahulu tentang pengalaman cikgu di sekolah menengah dulu. Okey, dulu cikgu bersekolah menengah di SMK Punak Jaya. Okey. Dan cikgu semasa sekolah tu cikgu tinggal di asrama. Okey, cikgu tinggal di asrama kerana rumah cikgu terletak jauh daripada sekolah. Jadi cikgu ambil inisiatif untuk tinggal di asrama. Okey, semasa cikgu tinggal di asrama tu, okey. Cikgu tinggal di asrama. Okey, ini asrama. Asrama lelaki. Dan semasa cikgu tinggal di asrama tu, cikgu ada dua orang kawan baik. Okey, cikgu ada dua orang kawan baik yang bernama seorang Hafiz, seorang lagi cikgu panggil Mamat, tapi nama sebenar dia Rahmat. Okey. Hafiz ni dia seorang yang agak mengikut peraturan lah. Dia cakap dia takut untuk melanggar peraturan. Dan kawan cikgu yang seorang lagi yang bernama Mamat ni, dia satu kepala dengan cikgu. Kami suka buat melanggar peraturan yang kecil lah, taklah melanggar peraturan yang besar. Okay? Pada suatu hari Hafiz ni yang takut melanggar peraturan, kami ajak Hafiz ni ke dusun orang kampung yang terletak di belakang Aspura. Okay? Belakang Aspura ni ada dusun. Belakang Aspura ni dia ada dusun. Dusun tu milik Pak Haji, kami panggil Pak Haji je selalu. Okey. Kami hanya terpisah dengan pagar ini. Ni Aspura dan ni adalah perumahan, perkampungan. Okey. Di sini perkampungan. Okey. Perkampungan ini kerana sekolah cikgu dulu, sekolah cikgu terletak di pedalaman. Okey. Sabah ni dia pedalaman sikit. Jadi pada suatu hari kami ajak Mamat ni kami ajak ke dusun Pak Haji ni. Sebenarnya dusun ni tak boleh lah orang nak pergi sesuka hati. Okey, kerana kalau orang didapati masuk suka hati dianggap sebagai mencuri. Okey. Jadi kami ajak Mamat ke dusun Pak Haji ni. Ni dusun Pak Haji. Okey. Kami ajak Mamat ke dusun Pak Haji. Okey, sampainya kami ke dusun ni. Sampai ke dusun, Hafiz yang tak pernah pergi dusun lagi dan dia teruja. Dia cakap, wah, banyaknya buah dekat sini. Saya tak pernah pun masuk dusun ni sebelum ni. Lepas tu Rahmat cakap, di sini bukan ada buah saja, sini juga banyak dengan sayur-sayuran. Ini semua Pak Haji yang punya. Lepas tu Rahmat pun cakap, apa tunggu lagi? Izlan, tentu cikgu lah yang selalu akan manjat pokok ni, cikgu lah yang akan buat. Jadi Rahmat cakap, Izlan, manjatlah. Cikgu cakap, Amboy, aku juga yang kena manjat. Lepas tu Rahmat cakap, yalah siapa lagi kalau bukan kau. Jadi cikgu pun manjatlah pokok ni. Okay? Cikgu manjatlah satu pokok mangga. Hafiz sementara tu, Hafiz dan Rahmat ni dia menunggu bawah. Okey. Lepas tu cikgu cakap lah, Nah, sambutlah buah ni. Aku dah petik. Okey. Dan masa tu Hafiz yang dalam keadaan takut, dia duduk jauh daripada kami. Ya, Hafiz ni duduk jauh daripada kami. Dan Rahmat lah yang akan jadi penyambut kepada buah yang cikgu petik tadi. Okey, tiba-tiba dalam masa tu cikgu terdengar jeritan Pak Haji ni lah. Dari jauh lah cikgu dengar. Dia cakap, "Woi, kamu buat apa tu? Kamu mencuri ke?" Masa tu cikgu terkejut lah. Memang cikgu dah tahu tu memang suara Pak Haji.
bila dia dapati orang masuk dia punya dusun, dia akan jerit. Okay, cikgu pun turun dari pokok dan berlari. Kami bertiga lari lah, lari ke semula ke Aspura ni. Okay, lari semula ke Aspura. Bila sampai ke Aspura, tahu tak apa jadi? Bila sampai ke Aspura, kawan cikgu Mamat yang tadi cikgu jadi penyambut buah yang cikgu petik tu, dia tak bawa pun buah yang cikgu bagi dekat dia. Dia tinggalkan je dekat dusun tu. Sebab apa? Dia cakap, saya takut dah Pak Haji tu dah jerit. Jadi kami pun semua berlari. Tak sempat lah kami nak ambil buah yang ni cikgu petik, buah mangga yang cikgu petik tu. Tiba di sana, Hafiz pun tiba-tiba bersuara. Dia cakap, Rahmat, kenapa kau tak bawa buah yang Izlan petik tadi? Rahmat pun cakap, aku lupa lah Hafiz. Dan masa tu cikgu pun dalam hati cikgu, aku dah penat panjat, kamu tak bawa pula. Tapi tak apalah, bagi cikgu tu bukan rezeki kan? Bukan rezeki. Jadi rumusan daripada cikgu, apa yang cikgu ceritakan, okay, sebelum kita belajar ni, apa yang kau dapat? Okay, ni Aspura cikgu dan ni dusun. Okay, nampak tak perkataan-perkataan yang cikgu tulis ni? Wah, amboi, nah, woi, dan okey. Boleh tahu tak perkataan ni adalah kata-kata apa? Tahu? Tak tahu? Okey, cikgu akan terangkan selepas ni. Okey, perkataan ni merupakan kata seru. Okey, kata seru ni sering digunakan dalam mengikut situasi. Seperti cikgu tadi. Okey, seperti cikgu tadi, situasi kami berada dalam dusun. Okey, berada dalam dusun dan macam-macam kerana macam-macam keadaan yang kami hadapi, seperti keadaan takut, okey, keadaan berani, keadaan hairan, teruja dan sebagainya. Okey, kata seru ini, sering digunakan lah dalam kehidupan seharian kita. Okey, dalam kehidupan seharian tanpa kita sedar ataupun tak sedar. Okey, cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan ciri-ciri kata seru sekejap lagi. Okey, semua nampak tak? Okey, nampak. Okey, ni ciri-ciri ayat seru. Okey, tadi cikgu dah terangkan kata seru seperti wah, amboi, cis, adu dan lain-lain lagi mengikut keadaan. Dan sekarang ni cikgu akan terangkan berkaitan dengan ciri-ciri ayat seruan. Okey, ayat seruan ini mudah saja. Ayat seruan ini merupakan ayat yang mempunyai kata seru. Okey, ayat yang mempunyai kata seru. Okey, dan juga ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk melahirkan suatu keadaan atau perasaan seperti takut, okey, marah, geram, sakit dan lain-lain. Okey, ciri yang kedua, okey, intonasi seruan digambarkan dengan tanda seru. Okey, boleh kenalkan tanda ni. Dia ada macam satu dan titik di bawah. Tanda seru lah. Ni tanda seru yang biasanya terletak di akhir ayat. Okey, yang ketiga, kata seru yang biasa digunakan ialah amboi, wah, cis, adu, syabas dan banyak lagi. Okey, berdasarkan ciri-ciri ayat seru ini, okey, cikgu akan berikan kata kunci yang boleh memudahkan kamu untuk mengingat, okey, mengingati ciri-ciri ayat seru.
Okey, kata kunci yang pertama, nampak tak? Nada atau intonasi seruan. Okey, ini merupakan kata kunci yang pertama. Okey. Okey, ayat seru mempunyai nada atau intonasi seruan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat seru ini juga adalah untuk melahirkan. Okey, ingat perkataan melahirkan Ini yang pertama. Yang kedua. Okey, untuk melahirkan suatu keadaan perasaan. Okey, suatu keadaan perasaan ni juga menjadi kata kunci. Okey, perasaan kita sama ada marah, geram, sedih, sakit dan sebagainya. Okey, keadaan perasaan tu merupakan kata kunci bagi ayat seruan. Okey, yang keempat adalah digambarkan dengan tanda seru. Okey, ayat yang mempunyai tanda seru di akhir. Ini tanda seru Ini tanda seru, ini adalah kata kunci yang keempat. Okey, ayat yang mempunyai tanda seru di akhir ayat boleh dianggap sebagai ayat seruan. Okey, contohnya cikgu bagi contoh. Mana cikgu nak tulis? Sini. Kenapa Okey, cikgu bagi contoh. Wah. Cikgu bagi contoh cikgu bagi contoh itu menunjukkan perasaan hairan. Kamu rupanya. Okey, di akhir ayat ini kena ada tanda seru. Macam tu. Kamu rupanya. Kena ada tanda seru untuk menjadi tanda kepada ayat tersebut merupakan ayat seruan. Okey, yang ketiga, kata seru yang biasa digunakan ialah ini berhubung kait dengan keadaan perasaan sebentar tadi. Ni untuk perasaan yang baru tahu. Okey, amboi ini untuk mengungkapkan perasaan kita yang teruja, sama ada marah ataupun gembira. Okey, wah, cheese ni marah, hairan, aduh sakit, syabas untuk melahirkan perasaan yang teruja. Syabas kepada kamu, syabas kepada awak, syabas kepada dia, macam tu. Okey, cikgu harap kamu jelas dengan ciri-ciri ayat seruan yang cikgu jelaskan sebentar tadi. Okey, yang perlu kamu tahu hanyalah kata kunci yang telah cikgu berikan. Contohnya nada, melahirkan perasaan, keadaan perasaan, mempunyai tanda seru. Okey, itu yang paling penting. Dan seterusnya, cikgu nak kamu buka buku. Okey, rujuk buku muka surat. Okey, rujuk buku muka surat 212. Okey. Okey, di sini muka surat 212 dengan tema inovasi 5G. Okey, tajuknya Adiwira 5G. Okey, nampak tak dialog tu? Ni, kalau ada yang tak dapat teks, cikgu tunjuklah. Okey, ni. Ni dialog perbualan antara kapten dan dengan siapa ni? Dengan pegawainya. Okey, kapten dan pegawai-pegawainya. Okey, kita baca sama-sama ya. Cikgu nak kamu baca ikut intonasi yang betul. Okey. Cikgu baca sekali lah dengan kamu. Semua PPG 5 sila berikan laporan. Lalu lintas terkawal, Kapten. Nampak tak? Dalam satu lagi cikgu nak terangkan untuk ayat seru, kata yang terletak di akhir ayat tersebut hendaklah dikenakan intonasi yang tepat. Contohnya cikgu berikan contohnya, lalu lintas terkawal, Kapten. Macam tu. Okey, dia kena tekan sikit untuk menunjukkan ayat tersebut merupakan ayat seruan. Okey, cikgu teruskan dialog. Panggilan kecemasan sifar, Kapten. Macam tu.
Lepas tu sistem komputer dan komunikasi GSAT lancar, Kapten. Wah, nampaknya kita memulakan hari ini dengan begitu baik sekali. Alhamdulillah. Hari ini pantau semua bahagian secara lebih kerap. Jangan sampai ada yang tertinggal. Okey, kita teruskan dengan dialog yang kedua. Siap siaga semua. Siap siaga, pergerakan kecemasan dikesan di stesen minyak di kawasan Plaza Tol, Sungai Besi, Lebuh Raya Utara Selatan ke arah selatan. Okey. Lepas tu okey, baca sampai habis ya. Cikgu tak boleh baca semua sebab kita kesentukan masa. Baca sampai habis dan cikgu nak kamu kenal pasti. Cikgu nak kamu kenal pasti ayat seru ataupun kata seru yang digunakan dalam dialog Adiwira 5G ini. Okey? Boleh semua? Okey. Cikgu berikan kamu masa 3 minit untuk menyenaraikan kata seru atau ayat seru yang kamu jumpai dalam dialog ini. Okey? Okey, kita akan bincang sama-sama ayat seru atau kata seru yang kamu jumpa dalam dialog Adiwira 5G. Sekejap cikgu nak buka dulu. Okey. Okey. Ayat seru yang pertama. Mana kamu nampak dalam buku tu? Wah. Kita jumpa satu kata seru wah dalam dialog yang pertama yang diujarkan oleh Kapten. Wah. Ada wah yang pertama. Okey, mana lagi? Yang kedua? Oh, yes, cikgu nampak. Yang kedua, oh. Lagi? Cepat. Mana lagi? Ya, betul. Okey. Jadi oleh sebab kamu telah berjaya mencari kata seru yang terdapat dalam dialog Adiwira 5G ini. Okay, ini semua betul tau. Ini betul. Betul ada. Betul. Okey. Cikgu beranggapan bahawa kamu telah pun memahami tajuk pengajaran kita pada hari ini. Jadi sebagai tugasan, okey, cikgu nak bagi tugasan untuk kamu semua. Sediakan satu rangka pantun. Rangka pantun tak ya? Sediakan satu saja. Betul. Sediakan satu saja yang mempunyai kata seru. Apa-apa sahaja. Okey, temanya adalah bebas. Yang penting cikgu nak sajak tersebut mempunyai kata seru. Sama ada kamu nak masukkan unsur sajak yang lebih kepada perasaan marah, sajak yang lebih kepada perasaan teruja, hairan, tertanya-tanya dan sebagainya. Okey, yang penting kamu masukkan elemen-elemen kata seru tersebut atau ayat seru tersebut. Jadi cikgu nak rumuskan pengajaran dan pelajaran kita pada hari ini. Jadi kata seru atau ayat seruan tadi dia mempunyai 3 kata kunci. Okey, yang pertama dia hendaklah mempunyai intonasi yang betul. Yang kedua adalah mengikut keadaan dan yang ketiga mempunyai tanda seru di akhir ayat. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita, cikgu harap kamu semua memperolehi atau mendapat sesuatu
pengajaran atau ilmu yang baharu untuk kamu gunakan kelak. Jadi untuk mengakhiri, Cik Guna ucapkan ribuan terima kasih kepada kamu semua, dan kita akan berjumpa pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.